Fokus negeri di bawah Bayu petang ini mengenai kemudahan asas lebih baik untuk kampung angkat madani. Perincian lanjut bersama Suaran Syah. Suaran, silakan. Baik, terima kasih Zahira. Kampung Kaiduan Papar dipilih sebagai kampung angkat madani Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Kampung berkenaan memiliki kadar kemudahan infrastruktur di bawah kadar 50%. Setiap kampung angkat madani diperuntukkan 2.5 juta ringgit untuk pembangunan. Ia bagi melaksana projek baharu serta menyokong program pembangunan sedia ada di kampung terpilih sekaligus meningkatkan taraf hidup penduduk. Keperluan mereka di sini sama ada keperluan infrastruktur fizikal maupun program sosioekonomi yang boleh kita gunakan peruntukan 2.5 juta tersebut dan juga mana-mana program sedia ada. Datuk Armizan bercakap dalam sidang media selepas pelancaran Kampung Angkat Madani dan Pesta Kaamatan Kampung Kaiduan. KPDN akan memantau pelaksanaan program ini bagi memastikan ia mencapai objektif. Penduduk yang ditemui RTM nyata teruja dengan pemilihan kampung ini sebagai Kampung Angkat Madani. Kami dapat bermacam-macam kemudahan asas. Pertama sekali, macam sekarang ni Kampung Kaiduan belum ada dewan ataupun belaraya untuk kami berkumpul. Salah satu sebenarnya harapan ni kampung maju, lebih banyak pembangunan terutama di kampung ni, termasuk jalan raya masuk ke kampung lah. Bagi kami warga pendidik di sini rasa sangat bertuah kerana mendapat bantuan-bantuan dan sumbangan-sumbangan seperti yang telah diumumkan oleh Datuk tadi. Kami telah mendapat dewan terbuka untuk sekolah dan sebenarnya dewan terbuka ini memang keperluan yang amat memerlukan untuk murid-murid dan sekolah serta komuniti. Harapan itu akan lebih besar lagi lah, akan datang mungkin macam tambahan projek-projek di kampung ni supaya kampung ni lebih maju lah. Kerajaan memperuntukkan 100 juta ringgit dalam belanjawan 2024 untuk menjayakan Kampung Angkat Madani. Hubungan diplomatik Malaysia-China yang terjalin sejak 50 tahun lalu telah membuahkan hasil memberangsangkan dalam pelbagai sektor termasuk di Sabah. Antaranya sektor pelancongan yang menunjukkan perkembangan positif setiap tahun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Sabah merupakan antara destinasi pelancongan pilihan warga negara China. Setakat Januari hingga Mac lalu, seramai 116,922 daripada 776,845 pengunjung antarabangsa yang melawat negeri ini merupakan pelancong dari negara berkenaan. Datuk Haji berucap sempena ulang tahun ke-50 penubuhan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Majlis disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Datuk Mahiruddin. Hadir sama Topuan Nurlida Tan Sri RM Jasni dan Datin Sri Panglima Datuk Juliah Salag. Datuk Haji yakin lebih banyak kerjasama bakal dilaksana hasil penyelarasan strategi di bawah aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Seramai 950 bakal haji dari Sabah akan berlepas ke Tanah Suci secara berperingkat bermula 31 Mei ini hingga 3 Jun. Justru semua jemaah dinasihati sentiasa menjaga kesihatan untuk memudahkan urusan menunaikan haji. Saya berharaplah kepada jemaah-jemaah haji daripada seluruh negeri Sabah supaya menjalani ibadah mereka dengan sebaik yang mungkin dan juga ketika berada di Tanah Suci mereka pastikan semua berjalan dengan baik dan betul-betul mengerjakan haji supaya mereka mendapat haji yang mabrur. Datuk Haji Ji ditemui pemberita selepas solat hajat dan doa selamat operasi haji bagi musim haji 1445 Hijrah 2024 peringkat negeri di Masjid Haji Nur Kampung Serusup. Beliau turut berterima kasih kepada Lembaga Tabung Haji yang sentiasa memastikan operasi haji di Sabah berjalan lancar.
Kami di tabung haji sentiasa menasihatkan supaya jemaah haji menjaga kesihatan. Sebab sekarang ni masa-masa orang bilang masa-masa kecederaan. Sudah masa-masa terakhir untuk berangkat ke Tanah Suci. Seramai 23 bakal haji daerah Tuaran diraikan dalam majlis ini. Mereka turut menerima sumbangan daripada Ketua Menteri. Daerah Ranau bakal menikmati tambahan 5 juta liter air sehari MLD daripada loji rawatan air LRA di Kampung Lohan. Loji berkenaan yang dijangka siap pada tahun 2026 berupaya membekalkan 20 MLD sekaligus mampu menampung keperluan 25,000 penduduk. Intake yang baru akan dapat menjadi alternatif sekiranya kekeruhan air sungai di Sungai Liwagu terlalu tinggi, maka bekalan air boleh didapati daripada loji rawatan air yang baru ini yang menggunakan muka sauk daripada 2 tempat yang berbeza. Datuk Syahilmi Yahya bercakap dalam sidang media sempena lawatan kerja rasmi ke daerah Ranau. Penduduk sekitar Pekan Ranau berhadapan isu gangguan bekalan air bersih setiap kali musim hujan sejak kejadian gempa bumi pada tahun 2015. Ini kerana limpahan air Sungai Liwagu menyebabkan operasi loji rawatan air Kimolohing terganggu akibat kekeruhan air yang tinggi. Dalam perkembangan lain, Datuk Syahilmi mengarahkan JKR Ranau agar memantau pembinaan Masjid Pekan Ranau yang baharu. Masjid ini dijadual siap sebelum sambutan Hari Raya Aidiladha bulan depan. Mahkamah Rayuan menetapkan 18 Jun ini untuk menyampaikan keputusan rayuan Peguam Negara terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu untuk memberikan kebenaran kepada Persatuan Undang-Undang Sabah SLS berhubung semakan kehakiman hak 40% geran khas negeri Sabah. Panel 3 anggota terdiri daripada Hakim Datuk Ravindran N. Paramaguru, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan Datuk Dr. Chu Kasing membuat keputusan itu dalam pendengaran secara maya di Ibu Negeri. Kerajaan Sabah diwakili Peguam Besar Negeri Datuk Nur Asyah Muhammad Yusof, Penasihat Undang-Undang kepada Kerajaan Negeri Datuk Brandon Keith So serta Peguam Kerajaan Negeri Devina Teo dan Roland Alec. Kenyataan pindaan yang dianggap tersasar oleh Peguam Bela sebelum ini yang mewakili negeri dalam kes Tengku Datuk Fuad Ahmad mencetuskan reaksi orang ramai dan politik. Datuk Nur Asyah dalam satu kenyataan memberi jaminan bahawa Jabatan Peguam Negara komited dan akan terus berpegang teguh kepada rakyat Sabah untuk menegakkan hak perlembagaan negeri seperti yang digariskan dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan Perlembagaan Persekutuan. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah JKSN kini mampu menyelesaikan sesuatu kes dalam sehari. Ia susulan pelaksanaan projek pengurusan kes pantas Express. 2 jenis kes diutamakan dalam projek tersebut iaitu tuntutan perceraian persetujuan bersama dan permohonan wali hakim melibatkan mualaf dan anak tidak sah taraf. Sebenarnya peningkatan dari segi pendaftaran dia seimbang dengan peningkatan penduduk di negeri Sabah. Peningkatan dari segi kesedaran masyarakat juga, terutamanya selepas pandemik. Ahadin ditemui media selepas prosiding penerimaan masuk Peguam Syari'i Negeri Sabah tahun 2024 di Kompleks Mahkamah Syariah Negeri. 2 orang Peguam Syari'i telah dilantik bagi tahun ini. Semoga saya boleh menjadi peguam syar'i yang menerapkan iaitu konsep syariah, iaitu asas keadilan syariah dalam setiap tindakan dan juga prosiding saya lah. Semoga dapat berkhidmat sebagai peguam syar'i yang berkaliber, mengambil lebih banyak pengalaman dan memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat Islam di luar sana. Setakat ini, seramai 189 peguam syari'i berdaftar di Sabah, semuanya warga tempatan. Sabah dipilih sebagai tuan rumah Persidangan Antarabangsa Pengurusan Komunikasi dan Transformasi Digital ICMC. Persidangan kali keempat Anjuran Universiti Utara Malaysia UUM itu berlangsung pada 4 hingga 6 Februari 2025.
Penasihat Persidangan Antarabangsa Pengurusan Komunikasi dan Transformasi Digital ICMC, Profesor Dr. Norlena Hasnan berkata, persidangan antara lain bertujuan menyebarkan ilmu berkaitan pengurusan komunikasi melibatkan isu semasa. Antaranya memupuk jaringan akademik dan jangkauan global bersama para sarjana dan pihak pengamal melalui penerbitan dalam bidang pengurusan dan komunikasi. Kemungkinan daripada persidangan ini dapat menghasilkan solusi tentang permasalahan-permasalahan yang sedang berlaku, especially tentang burning issues. Dr. Norlena ditemui selepas melawat RTM Sabah diiringi Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Teknologis Cyril Simon. 200 peserta dijangka menghadiri persidangan 3 hari itu. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.